Keadilan, selaku Ketua Penerangan Malaysia, selaku pengerusi Keadilan Negeri Sembilan, saya tahu apa yang berlaku. Sebab itulah saya nampak ya tak ke mana perginya. Pertama, memang seperti yang tuan-tuan semua dah tahu, matlamat ditubuhkan parti ini, matlamat wujudnya parti ini tak ada lain, tak ada bukan, tak satu, tak dua, the only one, nombor wahid hanyalah ketika itu untuk memperjuangkan nasib Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ketika itu telah terpenjara di istana hingga pagar berduri ke Sungai Buloh. Orang yang pertama sekali kena tahan under ISA masa itu saya lah, tuan-tuan. Saya lah 2 bulan berehat, makan free. Tapi itu pengalaman. Ada orang tanya saya, macam mana pengalaman 2 bulan kena tahan ya? Kenapa pula? Saya kata, sebab maklumlah nak bertukar-tukar pengalaman. Saya kata kalau nak bertukar-tukar pengalaman, engkau masuk juga, aku masuk juga, baru buat namanya bertukar-tukar pengalaman. Kalau tak, dengar pengalaman je lah ya? Itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan sedang hadirin dan hadirat, pertama, tak ke mana perginya. Caca merba, krisis kepimpinan yang berlakunya dahsyat dan hebat. Nama parti Keadilan memperjuangkan keadilan, tapi tak adil tak ke mana, tuan-tuan. Ada anak emas, ada anak tinggi. Sebab itulah kalau tuan-tuan ikuti perkembangan parti Keadilan, beberapa tahun saja tertubuhnya bekas timbalan Presiden Parti Profesor Dr. Chandra Muzaffar keluar parti. Diikuti oleh bekas Naib Presiden Parti Puan Marina Yusof keluar parti. Diikuti oleh juga Naib Presiden Parti Keadilan Saudara Zainul Zakaria, bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia keluar parti. Bekas Naib Presiden juga Datin Saidatul Badru dari Sabah keluar parti. Orang kanan Datuk Seri Anwar, Saudara Izam pun keluar parti. Saya kata, dia kata, betul lah keputusan yang saya buat ketika itu di hadapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Allah Ahmad Badawi. Saya dengan 12 orang, selama 12 orang ya, mengisytiharkan keluar parti, kembali ke pangkuan UMNO, kembali bersama warga besar, keluarga besar Barisan Nasional untuk menentukan masa depan ummah dan negara kita. Tuan-tuan, bekas Presiden Majlis Peguam pun keluar, bekas profesor pun keluar, tokoh itu, tokoh ini pun keluar. Tiba-tiba ada pula yang walaupun kapal dah nak tenggelam, dia baru nak masuk, tuan-tuan. Baru nak masuk. Jadi saya kata ini ngong punya keputusan, tuan-tuan. Ya, ngong punya keputusan. Ada skru longgar lah mana-mana agak-agak ni. Ya, yang dia menyangkakan bahawa dengan masuk Parti Keadilan itu mereka akan boleh melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut. Tuan-tuan, mereka kata nak membentuk sebuah negara yang adil, nak bentuk sebuah kerajaan. Kalau PAS kata apa? Nak tubuhkan kerajaan yang berkebajikan, negara kebajikan, welfare state. Tuan-tuan, Parlimen ada 222 parlimen, kawasan parlimen. PAS bertanding 66. Kalau semua 66 tu menang, tuan-tuan, mampu tak dia menumbuhkan sebuah kerajaan Indonesia? Tak mampu. Mampu tak, tuan-tuan? DAP bertanding lebih kurang 50 kursi, tak sampai pun. Kalau dia menang semua kursi, mampu tak dia menumbuhkan sebuah kerajaan, tuan-tuan? Tak mampu. Keadilan bertanding 97 kursi. Untuk membentuk sebuah kerajaan, dia mesti paling kurang kena ada yang menang di peringkat parlimen simple majority, iaitu sebanyak 112 kursi. Bertanding pun 97. Kalau menang 97 pun, kalau menang semua pun, tapi mustahil. Mustahil menang semua 97. Kalaulah menang, kalau walaupun memang tak kalau punya, ya, boleh tak ada tubuh kerajaan? Tak boleh juga. Dan sebagai sebuah kerajaan yang kukuh lagi kuat, kita memerlukan majoriti 2/3, iaitu sekurang-kurangnya mesti menang sebanyak 100
48 kawasan parlimen. Ini baru betul tuan-tuan. Sebab itulah tadi disebut bagaimana soal lambang pun tak selesai. DAP dengan roketnya, PAS dengan bulannya, keadilan dengan mata. Itu pun masa saya dulu mata masih biru tuan-tuan. Sekarang dah merah dah. Sakit mata lah tuan-tuan ya. Mata yang sakit. Bertukar dah. Bab lambang pun tak boleh selesai. Bagaimana bisa mungkin dia nak selesaikan perkara yang lebih besar? Betul tak betul tuan-tuan? Betul tak betul tuan-tuan? Jadi inilah yang dikatakan hajat di hati nak peluk gunung, apakan daya tangan tak sampai, terpeluk busuk jantan. Hajat di hati nak menggapai awan, namun apakan daya tangan tak sampai. Orang kampung kata, ya, semangatnya tinggi membara di dada, tapi kudratnya tak mampu. Ya, selego tajam kata sembilan ya. Tapi badan tak nayo. Ya, itu orang sembilan kata lah. Selego tajam, badan tak nayo. Tak nayo, tak mampu. Sebab itu bila berbicara tentang bagaimana mungkin untuk menurunkan harga minyak on the spot setelah mereka memerintah, bagaimana mungkin untuk memberikan allowance 1.500 setiap bulan setelah memerintah, allowance 6.000 setahun setelah memerintah. Ini semua merupakan angan-angan kosong, bermimpi di siang hari, tidak berpijak di bumi nyata. Jadi tuan-tuan, saya sedar dan saya maklum bagaimana keadilan yang diperjuangkan oleh Barisan Nasional, keadilan untuk semua. Kita ada orang India, kita ada orang Tionghoa, kita ada masyarakat Melayu, semua ada peranan. Ya, yang Cina ada peranan, yang India ada peranan, yang Melayu ada peranan. Kita bela dan kita bantu orang yang susah. Orang Melayu pun ada susah, kita bantu. Orang Cina pun ada susah, kita bantu. Orang India ada susah, kita bantu. Kadazan ada susah, dibantu. Iban ada susah, dibantu. Seluruh mereka ini dibantu akibat hak yang sepatutnya kita berikan kepada mereka. Adil atau tidak adil itu tuan-tuan? Adil atau tidak adil? Ya, adil itu maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Masing-masing ada peranan. Walaupun kita berbeza agama, berbeza bangsa, berbeza warna kulit, berbeza bahasa dan budaya, namun we are complementary each other. Kita adalah lengkap melengkapi antara satu sama lain. Kita berpadu dan bersatu dalam kepelbagaian yang ada di dalam negara ini. Ini cantiknya, ini lebihnya apa yang kita perjuangkan dalam Barisan Nasional. Dalam Parti Keadilan, Kian Chua dengan rakan-rakan yang kaum Tionghoa perjuangkan bangsa mereka. Dr. Xavier Jayakumar dengan kawan-kawannya India perjuangan untuk orang India mereka. Dr. Syed Hussein Ali dengan fahaman sosialismenya perjuangkan semangat sosialismenya. Sama rata, sama rasa. Sama rata, sama rasa. Walaupun orang tu A kerja 5 hari, B kerja 3 hari, C kerja sehari, D tak kerja langsung, tapi sama rata, sama rasa. Adil atau tidak?